لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, jumpa lagi. Kita sambung muka surat. Ini baca sama beruntut. 44. Betul tak? 44. 44. Nombor 8. Nombor 8. Apa dia kata? Nanti share slide sekejap. Terpaksa bawa kawan online. Sebab yang tak online tak berapa orang. Rugi. Saya cakap tunggulah rugi lah. Lepas tu saya terpaksa, FB ada. Saya terpaksa buka online ni supaya kawan online boleh tolong tumpang dengar lah. Sebab kalau nak harap kat pejabat, haus lah. Dia pergi pejabat, pergi kerja, pergi mengaji tu. Tu tak datang. Kat rumah dah rehat. Tu tak ngaji. Nama mampu jahil lah. Okey. Bahawa imam itu sah semayang pada hakikat makmum. Di pejabat saya pernah mengajar seorang-seorang. Macam ni lah. Tak ada orang. Sampai 145. Ada seorang lah. Tukar rakam macam ni. Ada seorang tukar rakam. Mula pukul 12 setengah. 25, dia angkat call lagi satu. Boleh panggil. Dia driver. Boleh panggil, dia pergi. Tak ada orang nak surau. Tapi saya tengok online ni ada 30 orang. Saya tutup sambung lah. Lepas tu pukul 1 suku, ada orang masuk. Satu duduk, dia duduk seorang. 1:25, dia masuk, dia pergi semayang Zuhur. Lepas tu dia keluar. Lepas tu 1:30, kita semayang 3 orang, balik. Berapa kali jadi begitulah. Macam tu keadaan dia. Aku nak tahulah sekarang. Berbanding dengan COVID dulu kan. Baru lepas COVID, surau ramai. Sekarang ni memang nampak. Surau dah kurang orang, pejabat orang dah kurang nak belajar. Tak tahulah. Itu masing-masing lah. Saya pun tak tahu apa cakap. Pulang kita lah. Kita rasa kita nak belajar, tak belajar lah. Kita tanggung nanti. Kalau makmum tu dia kata, imam tu tak sah, dia tak sah sembahyang. Yang pun tak sah sembahyang, dia tak sah pada jemaah. Jemaah. Kalau dalam kitab besar, dia kata apa? Contohnya, imam tu kata, Fatihah ni sunat. Contoh. Kalau luar sembahyang, dia kata pada sunat. Dan dia dengar imam dia kata, Fatihah sunat. Bila yang rukun, dikatakan sunat, maknanya dia tak tahu kaifiat. Kaifiat ni cara-cara sembahyang. Bila tak tahu kaifiat, syarat sah sembahyang nombor 8 ialah tahu kaifiat. Antara masuk kaifiat ni, dia tak boleh menghakikatkan, mengatakan yang rukun itu sunat. Itu cara dia. Kalau imam ni kata kat luar-luar dia sembang, dia kata Fatihah ni tak baca, tak apa, sunat. Pada mazhab kita, Fatihah ni baca ni wajib, rukun. Dan dia tengok orang ni jadi imam, dia tak boleh jadi makmum. Kenapa? Sebab dia tak boleh etikadkan, sebenarnya tak sah. Macam saya cakap lah, dulu kita ada buat khusus. Jadi kita sembahyang kat masjid. Lepas kelas pukul kelas subuh dekat Dewan, ada orang datang, dia kata, Ustaz, anak saya kata imam tadi subuh tak sah. Anak dia ni tak hafiz. Entah, saya tak tahulah, saya dengar okey je bacaan dia. Kan?
Macam dia kata tak ada benda dia sebut tak jelas. Kalau dia kata dia balik tu dia kata dengan mama dia iman tak sah. Dia kena kalah sebenarnya dia, sebenarnya tak sah. Kenapa? Dia buang hakikat, imam tak sah. Ha. Lepas tu guru kata dulu, dalam fiqh ni, ada kaedah, kalau kita dengar kali pertama imam tu baca, kita rasa macam huruf dia lain, kita boleh berkata, mungkin telinga aku tak berapa jelas. Mungkin. Tapi kalau berkali-kali dengar benda ni jelas lain, tu dah lain. Tapi kalau kita buat tikat dia tak sah, tak boleh. Memang ada imam kita dengar kadang dia baca Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Dengar ke begitu? Mim dia ni tak mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Dia tak mungkin kalau kita pandang depan, dia tak tutup bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Kalau tak tutup bibir, selagi bibir tak tutup, mim tak keluar. Memang kalau kita dengar daripada belakang, mamu kat belakang, dengar tak jelas. Kalau kita beritikat, memang mim tak keluar dari mulut dia, maka tak salah Fatihah dia. Jadi kita tak boleh jadi makmum, tak boleh. Kenapa? Kita buat itikat, bila Fatihah dia tak salah, dia tak salah semayang. Tapi orang kadang tak budi je. Momentum. Lepas tu dulu masa belajar kitab dia umurid Syed Al-Fatani kata apa ramai orang tak faham makna la ilaha illallah. Walaupun orang-orang ini terpilih di kalangan masyarakat. Dia sebut tau. Imam-imam, Bilal-Bilal, Khatib-Khatib, Tok Lebay dia kata. Betul. Yang dia cakap tu zaman dia dah betul lah. Tak faham makna la ilaha illallah. Tu zaman dia tu, zaman dia. Zaman sekarang lagi orang tak tahu makna la ilaha illallah. Tak tahu apa nafi, apa isbat, apa istina, apa iftikar dalam kalimah Allah tu lah. Apa disifat ketuhanan, apa syarat Tuhan itu ialah Allah. Bagaimana Allah ini dikatakan dia Tuhan, macam mana. Memang tak erti. Sama juga macam sekarang lah. Sekarang kita dahsyat lah. Sekarang kita dahsyat. Malam saya pergi pondok dengan Murtada. Murtada dekat Alustan. Dia ada meeting dengan Datuk Zarul. Malam Datuk Zarul tak dapat datang. Dia ada meeting podcast. Saya pergi dengan Murtada. Adalah dengan siapa nama driver tu, Syahirin nama. Syahirin dia, waktu adalah orang rumah saya. Adalah Ustaz Datuk Fauzi dengan rumah dia dengan pelajar 2 orang. Pergilah 6-7 orang pergi Pak Pondok sampai baling. Saya sampai rumah semalam 12.30. Tadi pukul 8 dah ngajar dah saya pergi ke Putrajaya. Ustaz Tuan Guru Abdullah mungkin ada. Dia kata lah ni tak tahulah. Dia kata saya duduk sebelah dia masa daerah tu. Lah ni tak tahulah depa ni lah ni orang lah ni. Dia umur 86. Tak belajar tauhid dia kata. Dia kata apa nak jadi mati apa pun tak tahu dia kata. Panggil mari pondok tak nak mari, pagi mari masjid tak nak mari, bagi kita buka kita tak nak. Tu mati apa tak tahu apa nak jadi orang lah ni dia kata tau. Dia kata. Orang tua, orang muda serupa dia kata. Tak reti. Tak reti tauhid. Sifat 20 tak pandai. Apa kidam tak pandai. Gini tak pandai. Itu mati nak mati apa? Nak jadi apa mati tu? Dia punya bimbang. Dia kata tak tahulah. Dia kata. Kita serah pada Allah. Dia kata gitu. Dia kata dia macam sedih lah. Dia kata orang tak belajar agama. Memang, saya kata Ustaz, bukan kat sini lah. Kat Kuala Lumpur. Lupa. Orang tak ngaji. Betul. Orang kadang-kadang dia rasa dengan datang jemaah pun dah cukup. Dah cukup lah. Tapi dia tak mengaji. Tu dia kata tu orang pergi masjid. Dia kata kalau orang tak pergi masjid lagi tak tahu apa. Betul dia. Dia kata ni pengalaman dia lah. Dia cakap dengan pengalaman dia lah. Lepas tu dia kata kalau tak tahu sifat 20 dia kata ini aliran yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah ni. Yang Nabi kata hanya ahli sunnah wal jamaah masuk syurga ni. Kalau tak reti sifat 20 dia kata pergi lah belajar sebelum mati je. Dia ada cakap itulah. Pergi belajar dia kata. Dia nasihatkan kami ni lah
Yang 5-6 orang ni yang datang jumpa semalam. Kalau tidak tak tahu nak jadi apa gitu. Dia cakap tu dia menung jauh, dia macam risau lah. Dia tengok yelah, orang Islam kan gitu kan. Tapi dia kata nak cakap lagu mana, dia kata mereka ada faham mereka sendiri. Dia kata itulah. Betul, saya kadang-kadang, ya saya kata betul. Memang apa yang guru-guru risau kan ni sebenarnya betul. Betul lah, tak percaya boleh pick lah, boleh pick Ambil satu pejabat, satu jabatan 20 orang, pick 5. 25%, 5. Okey, Kidam apa? Tak silap 55 tak tahu. Sungguh saya kan ni, sungguh. Sekarang dia trend ni, akhir zaman ni trend gitu. Trend gitu. Tanya, ambil 10 orang, tak apa. 20 orang, 10 orang, ambil 10 orang. Okey, terangkan, siapa boleh terangkan? Apa masbuk? Masbuk apa? Definisi apa? Muafiq apa? Kalau macam ni, nama apa? Masbuk ke muafiq? Ni. Saya boleh jamin 10 orang panggil, 10 orang tak jawab. Sekarang. Dan kata tu lah, panggil JK tu awak tak apalah. Fungsi sampai JK kecil, 38 orang kat masjid. Panggil, tanya. Dah silap Dapat jawab seorang tu, satu masjid dah kira baik lah. Dia kata lah ni orang sekarang macam gini. Jenis macam gini. Dia rasa dia semayang, okey lah kata. Dia kata tu Allah, saya kata betul lah. Saya pun nak tengok sendiri lah. Sama macam ni lah. Lepas tu dia kata pergi belajar. Pergi belajar. Maka tidak sah ia mengikut berimamkan orang yang dia fikir sembahyang batal. Umpama contoh, boleh beri contoh, orang mazhab Syafi'i ikut orang mazhab Hanafi. Kenapa? Orang mazhab Syafi'i kata yang sembahyang selepas menyentuh zakarnya. Orang mazhab Hanafi kata kalau sentuh zakar tak batal sembahyang, tak batal wuduk. Tapi kita kata batal. Jadi ini kalau kita nak lihat dari zahir ni payah. Tapi kalau kita kenal, kita tahu, kita ikut. Kenapa? Dia mengiktikadkan bahawa imam itu batal. Imam itu batal. Kalau imam itu batal dari segi akidah, haram ikut. Haram. Kita tengok dia ni buat benda murtad, apa benda semua. Cakap pun cakap benda murtad, jangan ikut langsung. Kalau dia ikut, hukum dia haram. Tapi kalau dia salah dari segi menyebabkan dia tak sah, kalau dia ikut. Kenapa? Syarat imam makmum, sembahyang imam mesti sah pada keyakinan makmum. Itu nama itikad. Jadi kalau dia nak tahu sah, dia pun kena ada ilmu lah. Kadang-kadang dia sendiri tak ada ilmu. Dia sendiri tak tahu. Ni yang susah ni. Okey. Nombor 8. Tengok nombor 9. Apa tu? Keadaan imam. Ni. Keadaan imam tidak dituntut untuk ulang sembahyang. Seperti imam tayamum kerana sejuk. Kalau orang itu dia tayamum kerana sejuk, maka dia disuruh ulang sembahyang. Maknanya sembahyang tu nanti kena ulang. Tapi juga kalau orang itu dia sembahyang tak ada air. Tetapi tempat itu biasanya ada air. Tempat tu biasanya ada air. Tapi dia sembahyang tak ada air. Tempat tu selalu ada air. Macam rumah kita lah. Kita tak ada air. Dia sembahyang pakai tayamum. Dia mesti qadha sembahyang. Tapi kalau tempat tu selalunya tak ada air, dia sembahyang kat situ, dia tayamum, selalu tak ada air. Dia tak perlu qadha sembahyang. Itu dua keadaan. Maknanya dia dituntut untuk ulang sembahyang. Tapi juga orang sembahyang, tangan patah. Kat sini. Kena apa? Bersimen. Orang ni nama dia
sahibul jabirah. Sahibul jabirah. Jadi dia semayang kena buat yang saya ajar tu lah. Kena uduk, lepas tu tayamum. Dan semayang dia kena qada. Kenapa kena qada? Yang ditampal itu anggota tayamum. Ni ramai orang tak tahu. Yang ditampal itu anggota tayamum. Tu tanya orang patah tangan. Tahu tak semayang kena qada? Semayang orang waktu kena buat lah. Semayang kena buat. Tahu tak ambil uduk macam mana? Ramai orang tak tahu. Dia patah tangan, dia kena kabur kat telefon. Dan dia tak pernah qada dulu 6 bulan patah tangan. Kenapa? Dia tak tahu kena qada. Dalam kitab dia cakap kena qada. Kitab yang kecil-kecil pun cakap kena qada. Jadi nombor 9 apa? Keadaan imam itu tidak diulang. Okey. Ini 9. 10. Jangan orang yang hendak diikuti itu mengikuti orang lain. Sedang berimamkan orang lain. Kerana orang yang begitu itu dah diikuti. Okey. Ini jadi macam ni tau. Selalu benda ni jadi macam ni. Kita datang lambat. Jadi dekat sini dia ada orang yang baru bangun. Baru bangun ni maknanya bila imam bagi salam, mereka ni bangun. Mereka ni bangun. Jadi ni bangun. Okey, saya tunjuk ini. Macam mana berlaku ni? Ni bangun. Dan ada beberapa orang ni dekat depan ni pun ada yang mabuk, yang bangun juga tambah rakaat. Ni gini. Gini gini. Jadi macam ni. Orang ni dia baru datang semayang dan dia dua orang ni dia ikut yang ni. Jadi imam. Dia berimamkan orang ni. Orang ni. Kita baru datang, dua orang ni dah 2 rakaat ni. Kita datang, kita tak tahu, kita pergi ke orang ni. Nampaklah kita ke orang ni. Jadi kita jadi ni jadi imam. Ni makmum lah. Ini tak sah. Kenapa tak sah? Orang ni, dia tengah ikut orang ni. Kita datang, kita ikut orang ni. Sedangkan dia ni dua ni tengah ikut ni. Jadi dia ni mengikuti orang yang sedang mengikuti. Ni imam ni. Imam lewat dah. Jadi tak sah ni. Tak sah. Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya dia berdiri sini. Dia ikut ni juga. Apa usah. Kadang-kadang dia dinding. Di depan sini. Lepas tu, dia ikut apa? Dia ikut ni. Ni tak sah. Kenapa? Dia selalu ikut ni. Sebab apa? Orang ni tengah ikut ni. Tu dia kata gitu. Jangan orang yang hendak diikuti sedang mengikuti orang lain. Lepas tu dah ketentukan dulu. Dia ni ikut apa? Kita dengar orang ni rukuk, dia rukuk. Orang ni tidal, dia tidal. Kadang kita pun tak pasti, dia kebetulan sama ke? Atau dia ni ke orang ni? Tu lagi satu masalah. Jadi nak buat macam mana? Carilah orang yang kita tahu, dia tak ikut siapa. Orang Malaysia ke? Nampak? Dia ni turun, dia ni berdiri. Dia tak nampak macam itulah. Tapi tiba-tiba kalau kita nampak, dia ikut ni rupanya. Kita kena berhenti sembahyang. Kenapa? Kalau kita batal. Kenapa batal? Kita ikut orang yang sedang mengikut. Kita ikut orang yang sedang mengikut. Saya dah kena semua ni. Saya tahulah.
Dulu ada budak semayang macam ni. Dia kat sini. Habis tu ada seorang budak ni kat sini. Nampak macam kaki dia belakang sikit lah. Jadi saya datang sini. Dia datang sini. Masuk kat surau kan. Saya ingat budak ni kat sini. Kat sini lah kan. Biasalah berjemaah kan. Ni. Saya tengah semayang. Memang saya kasut saya ni lah imam. Saya tengah semayang. Tiba-tiba budak ni rukuk. Ini budak ni berdiri. Mana saya tahulah. Saya tahu apa. Budak ni dia tak ikut ni. Rupanya budak ni dia ikut ni. Engkau ikut sini, kau jangan duduk belah kiri. Position pun tak tahu. Dan saya ikut ni sebab saya anggap makmum mesti belah kanan, betul tak? Ini dah mana makmum, tak mana imam. Aduh, pening betul lah. Lepas tu saya berhenti semayang. Kenapa? Saya rasa macam dia ni ikut dia ni. Lepas tu pada lagi satu pula. Jadi saya balik. Saya pergi sini, saya ikut dia ni. Dalam keadaan, saya ingatkan dia ni ikut dia ni. Lepas tu dia ni pula rukuk dulu. Dia ni rupanya tak ikut dia ni. Rupanya masing-masing semayang masing-masing. Wah, ni membandingkan semua. Kau semayang masing-masing, kau duduklah macam ni. Tahu tak? Kau jangan duduk macam ni. Betul? Yang kita datang ni memang niat nak jemaah. Kita tak tahu ni siapa, mana imam dan makmum ni. Yang dua-dua belas semayang macam bisu. Ni surau sempit. Ni semua ni ada orang. Ni dinding. Jadi saya fikir kalau kali saya nampak budak ni, saya tak ikut lah. Pasal saya tak tahu dia ni jadi imam ke, jadi makmum ke, benda ke. Jangan duduk rapat sini, betul tak? Duduklah sini. Betul lah. Jadi kalau orang datang, orang tahu, ikut sini. Atau ikut sini. Ni duduk je ni. Ini saf yang kedua, saf yang belakang, dia kat sini. Ni garis saf. Ni garis saf Ni. Ni garis saf. Duduk je ni. Bukan tak kita kata dia berjemaah. Garis saf yang bawah. Garis saf yang lagi satu. Dia kat sini. Betul tak? Kalau kau tak nak berjemaah, kau jangan duduk sini. Nanti orang keliru. Duduk sini. Jadi kita boleh datang nak ikut sini ke, orang datang kemudian lah. Tapi bila duduk sini, tu yang jadi keliru ni. Kita ingatkan dia ikut dia. Lepas tu kita rasa, kalau dia ni ikut dia ni, kenapa dia rukuk dulu? Dan kita tahulah dia tak ikut dia. Lepas tu bila dia ni rukuk. Dia tidak. Saya katakan lah. Macam mana dia ni boleh ikut dia ni? Kaki dia depan. Macam-macam main dalam kepala. Ini saya berhenti semayang. Dan semayang seorang kat sini. Saya dah tahu ni mana imam mana makmum. Kalau kita orang ni semayang seorang, dia ada signal sebenarnya. Kalau orang semayang pukul 3, dia tak nak orang ikut dia buat apa? Nama dia seorang takkan tahu. Turun sini pukul 3. Ada orang semayang ramai, orang semayang pukul 3. Turun sini 4.30. Perempuan ramai 4.30 ni, perempuan dia semayang. Perempuan dia di jemaah 4.30. Percaya 4.30 dia pegang bas slipper. Penuh. 4.30, 4.40. Ini favourite orang perempuan semayang. Tak pejabat. Dia kalau orang lelaki ni, dia kalau tak nak orang jemaah dengan dia, patutnya elok orang jemaah dengan dia. Dia tak nak. Dia akan semayang kat situ. Sebab tu dulu kapet lama, botak banyak kat belahan dulu. Pasti ingat tak Lusur dulu? Itu Lusur. Itu favourite ni tempat. Sebab apa? Dia asal ke sana supaya orang tak boleh jadi makmum. Orang kalau boleh nak semayang jemaah, betul tak? Ini kalau boleh tak nak semayang jemaah. Pelik. Tu pelik. Tapi nak pelik apa kalau Tuhan tak bagi semayang jemaah, tak ada semayang jemaah. Tu je. Apa kita nak pelik?
Mana kita kat Naar, ni orang dah subuh ni bawa azan. Tunggulah tengok orang masuk. Kita dia masuk, pun semayang. Lepas tu dia keluar. Ketinggalan sembahyang sunat, tunggu lah. Lepas tu dia keluar. Dia masuk, semayang. Lepas tu keluar. Orang-orang bangsa kita lah. Masuk orang Bangladesh. Bang, sekejap mau sembahyang sunat, nanti kita dua-dua semayang. Wah, aku kata orang Bangladesh lagi baik. Pakai baju propel. Bang, sekejap sembahyang sunat, nanti kita semayang. Aku kata, orang dia pula lagi nak sembahyang jemaah. Orang yang kita kata ini hina lah. Orang Bangla kan. Pada hakikatnya kadang kita lebih hina. Masuk surau, sembahyang jemaah pun tak nak. Kenapa? RNR orang sembahyang seorang pak. Dia kata kenapa? Saya jamak. Jamak pun boleh ikut lah. Itu tak belajar. Kalau kita jamak, kita ikut orang, kita tak tahu orang ni berapa, orang ni sembahyang 4, orang bukan jamak, kita sembahyang 4. Lepas tu pergilah bangun sembahyang asar. Tak reti tau, tak reti kaedah. Tak reti kaedah. Dia faham kalau jamak, kalau dia ikut orang sembahyang tak jamak. Tak belajar lah, tak belajar. Jadi dia tak ada buat sembahyang jemaah. Tak ada. Saya pernah dulu dekat tapah RNR, lepas sembahyang jamak kasar, keluar je nak pakai slipper, ada abang ni nak pakai kasut, dia pegang tangan saya. Dia kata, bang nak tanya boleh? Saya ingatkan nak tanya jalan pergi Perak ke jalan pergi mana. Kenapa dia orang sembahyang 2 rakaat bang? Lepas tu bangun buat 2. Dia tanya saya soalan tu. Saya kata jamak kasar lah tu. Jamak tu apa? Saya kata saya diikut tak? Saya nampak diikut. Saya pun ikut lah. Itulah jamak. Jamak tu apa? Saya kata kalau tak tahu jamak kasar, tak boleh sembahyang tu. Dia jamak kasar ni, kalau tak tahu kaedah, jamak kasar tak sah. Jamak kasar tak sah. Apa makna kasar? Tak tahu. Tak sah sembahyang. Tak sah jamak. Kenapa? Dia mesti tahu kaifiat. Ni guru kata, dia tahu kaifiat. Kaifiat dia, cara dia kena tahu. Balik kampung, berapa hari? Tak tahu. Solat jamak. Sampai kampung, solat jamak. Kenapa? Tak tahu berapa hari. Ni benda ni kena tahu. Balik kampung, anak tanya berapa hari? 2 hari. Okey. Sampai kampung, boleh jamak lagi. Jarak dia betul lah. Sampai kampung, mak kata takkan duduk 2 hari. Ya, duduklah seminggu. Kau pun cuti. Okey lah mak, saya duduk seminggu. Habis lah jamak lah. Berapa? Duduk seminggu lah jamak. Hari pertama, besok memang 2 hari lagi. Besok 2 hari. Besok mak kata duduk lagi lah. Duduk lagi. Tambah lagi 4 hari. Kau lama tak balik ni. Covid tak balik. Ni nak tambah lagi 4 hari. Jadi dah 5 hari. Masa tu tak jamak lah. Benda ni nak kena belajar khusus. Nanti kita belajar muka surat 45. Sembayang jamak kasar. Dia selalunya orang musafir lah. Jamak kasar, dia kasar ni 2 je. Satu musafir, satu hujan. Jamak kasar ni, dia hanya perjalanan yang harus. Perjalanan yang dibenarkan oleh syarak. Itu harus. Kalau orang perempuan pergi meeting, keluar musafir, tak ada mahram, betul jamak. Betul jamak. Mana boleh orang perempuan musafir tak ada mahram? Tak sah jamak, tak sah. Tahu? Pergi meeting kat Melaka, tak bawa suami. Yelah kerja nak bawa suami macam mana? Kerja kan? Pergi dengan kawan pejabat, lelaki, dia tak boleh jamak. Kenapa? Dia keluar musafir itu tanpa mahram tu pun dah berdosa. Jadi ini bukan perjalanan yang dibenarkan. 3 hari dia keluar, 3 hari dah berdosa. Dia keluar tanpa musafir. Dia musafir tanpa mahram. Ni ramai orang pejabat buat ni. Orang swasta banyak saya tengok. Outstation sana, meeting sana, terbang ni. Tak tahulah. Terpulanglah nak faham macam mana. Dia kata, Ustaz nak buat macam mana kerja? Jawablah besok. Baru jawab ke akhirat besok tak tahu macam mana kerja. Jawab macam tu. Saya tak tahu. Saya tak nak cakap apa-apa. Pulang. Cuma kita beritahu tak boleh keluar musafir tanpa mahram. Kalau nak keluar juga kena ada perempuan yang amanah, nama dia tiqat. Yang kita kata tiqat. Tiqat ni kena ada 3 orang bersama-sama dia, perempuan yang dia percayai
Daripada mula dia jalan tu, dia kenal, dia percayai, boleh pergi. Kalau pergi 2 orang, tak boleh. Kalau pergi 2 orang, boleh. Ni anak dia, ni suami dia, boleh. Kalau dia pergi 2 orang rakan pejabat lelaki, dia 2 perempuan, dia 2 lelaki pergi. Dia solat jamak. Kenapa? Perjalanan tu tak dibenarkan. Syarat tak benarkan. Ni yang ramai orang kerja perempuan buat ni. Nak buat macam mana kerja? Terpulang lah. Itu faham macam mana tu terpulang. Kalau kita rasa kerja ni lebih utama daripada agama, kita tak boleh buat apa. Itu orang tak boleh buat apa. Kalau kita dah faham gitu. Tu tak boleh jamak kasar. Sebab apa? Dia bukan musafir yang dibenarkan. Perempuan keluar rumah, dia pergi Korea. Kenapa? Dia mengajuk dengan suami dia. Suami dia tak tahu. Dia pun dah hilang kat rumah. Anak dia kata, mama pergi Korea. Ni korobongan ni. Dia jamak kasar tak sah. Satu. Dia dilaknat oleh Allah sampai balik. Kenapa? Suami tak izin. Ramai orang perempuan buat itu. Ada yang mengajuk, pergi umrah. Lagi kelakar. Pergi umrah suami tak tahu. Dia kata nak bawa hati. Resah. Gelisah. Mana lagi lah gelisah, kau buat dosa. Kau keluar rumah tanpa suami kau izin. Tahu? Tapi izin suami. Depan khabar tu Allah laknat dia. Ramai orang tak mengaji buat gitu. Ramai orang tak mengaji buat gitu. Ada yang pergi pakai seluar ketat, orang perempuan. Kenapa pakai seluar gini? Alah, suami saya reda, Ustaz. Ini lagi kelakar. Kalau saya boleh berguling, saya berguling tak apa. Suami kau ni pemegang dasar ke? Suami kau ni pemegang kata, kau boleh buat ni, kau tak boleh buat ni. Kau suami kau ke? Agama kau suami kau ke? Agama kau suami kau ke atau agama kau Islam? Kita lah ikut Islam tu lah. Kita kata tak boleh pakai seluar ketat. Tak boleh lah walaupun suami kata boleh. Tak boleh. Kenapa? Agama ni, hukum ni, perintah ni Allah bukan suami. Kenapa pakai itu makeup ni? Suami saya reda. Ni. Dah lah guna perkataan agama, reda. Boleh ke? Lepas tu cakap apa? Kenapa pakai ketat ni? Suami saya pun dia akan tanggung dosa, Ustaz. Cakap itu boleh. Kalau dalam belakang suami lah. Saya dosa, nanti suami saya pun akan tanggung dosa. Kenapa Ustaz kami duduk masuk neraka? Tu boleh cakap. Tapi tak boleh kata, kenapa pakai? Suami tu kata okey, tak boleh. Agama kita bukan suami kita. Ni ramai orang cakap tau. Saya dengar daripada mulut orang cakap. Maknanya kalau suami kata jangan pakai seluar ketat, baru tak boleh pakai seluar ketat begitu. Tak. Tak. Dia jangan salah faham. Lepas tu orang kata mengajilah. Mengajilah. Nombor 11. Jangan keadaan imam itu kurang darjat. Ini nombor 11. Apa dia kata? Ni imam. Ni makmum. Tak boleh dalam kes ni tak sah, tidak sah. Dia kata tidak sah jika dia kata apa? Imam itu kurang darjatnya daripada makmum. Kurang darjat maksud apa? Imam baca Fatihah berterabur. Rukun tak erti, apa tak erti. Seperti perempuan dan unsa muskil sebagaimana dinyatakan dulu. Ini satu. Ini imam ni dia perempuan, lelaki ni makmum. Tak boleh. Dia sebenarnya kat rumah dia kata awak jadi imam lah. Awak kan ustazah. Okeylah bang, saya jadi imam. Bini dia waladhalin dia kat belakang. Amin. Masuk dalam Facebook. Ini berimamkan isteriku yang solehah. Bengong betul lah. Tak boleh lah, tak boleh.
Nama tu apa? Nama tu darjat. Nama tu darjat. Lepas tu ke-12 nanti dia ceritakan pasal bacaan. Pasal bacaan. Jadi kalau anak kita dah mumayyiz, dia boleh jadi imam dekat kita. Kita ni perempuan, boleh jadi imam. Sah semayang, sah. Kenapa? Dia dikatakan lelaki. Ha. Seperti perempuan dan kunsa muskil, sebagaimana dinyatakan dulu. 12. Dan jangan imam itu dikatakan ummi. Ummi. Orang yang tak betul baca Fatihah. Sedang yang mengikut itu, qari. Boleh membaca Fatihah dengan betul, sebagaimana dahulu juga. Ini cara apa? Ini tahap bacaan. Ini tahap bacaan. Dia satu, sebenarnya, imam ni, bukan dia baca sedap-sedap. Bukan. Dia membaca dia kena betul. Lagi satu, dia mesti faqih bab semayang. Faqih ni maknanya dia kena pandai. Saya terkejut kadang ada imam muda ni, dia jadi imam, dia baca sedap. Lepas semayang, dia tengok semayang sunat, lepas tu dia datang kat saya, Ustaz nak tanya lah, kalau kita semayang jadi makmum, kita datang, Allah Akbar, kita belum habis Fatihah, imam dah rukuk macam mana? Nanti saya kata takkan budak ni tak tahu. Tapi memang tak tahu. Tengok cara baca memang pelajar tahfiz. Mungkin tengah belajar tak tahu lah kan. Tapi jangan benda-benda asas tak tahu. Kadang memang seorang orang tua tak larat jadi imam. Budak muda jadi imam. Kadang dia punya zikir tu kita cepat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya boleh dengar imam budak muda gini. Dia zikir macam dia sendiri tak rasa apa dia baca. La ilaha illallah, qadir la ilaha, qadir amin dah habis. Dia macam dia buat syarat lah, buat syarat. Patutnya cubalah hayatilah baca zikir tu. Baca pelan-pelan sikit. La ilallah wa daula syarika la lahu. Baca gitulah. Ada surah begitu. Saya ada jumpa surah begitu. Dan kadang-kadang bab fiqah tak erti. Tu dulu arwah Ustaz Fazli ni, dia cakap dengan saya, dia pernah marah budak-budak tahfiz ni. Mereka ni kadang-kadang hafal Quran, tapi mereka tak belajar fiqah. Tak belajar fiqah tau. Betul. Dia jadi imam tu nampak kesilapan sana, kesilapan sini, kurangan sini. Tu dikatakan dia tegur anak-anak ni, kau hafal Quran ni baik, tapi belajar fiqh ni betul. Sebab kau selalu orang ambil jadi imam. Kadang-kadang dah batal tak tahu apa nak buat, macam ni apa tak erti lah. Tu yang sangat tak bagus lah. Lepas tu kita nak kena faham, agama ni bukan benda sikit yang nak belajar lah. Benda yang sangat banyak nak belajar. Benda yang sangat banyak nak belajar. Lepas tu mesti ada satu tekad yang betul. Saya pergi pondok penyambung semalam kat Baling. Ustazah ni dia bawa anak murid dia. Ustaz ni ustazah. Jadi nak balik tu kita pergi 6-7 orang je. Jadi diorang dah keluar. Jadi ustazah ni dia cakap, Ustaz ni ada budak 2 remaja lah. Budak ni bawa kereta Ustaz. Bawa kereta daripada Pendang pergi ke Al-Ustaz, pergi Pendang pergi Baling. Ustaz ni tolonglah mereka ni pelajar kami ni, tolong doalah mereka ni jadi ulama'. Jadi di 2 orang ni seorang-seorang lah duduk depan Ustaz. Ustaz ni dah uzur duduk atas kursi. Tuan Guru Haji Yusof, Pondok Penyarum, Tobiar Pendang. Dia pegang kepala budak ni lah. Lepas tu tak tahu dia baca, dia adalah baca-baca. Lepas tu dia tepuk belakang. Okey, lepas tu budak ni pula ikut. Saya tengoklah. Saya tak keluar lagi. Saya tengah buka kitab bila dia saya kitab. Kitab ni daripada Ustaz Abdullah Lubuk Tawaf Kelantan. Dia kata Ustaz ni baru bagi dia. Jadi dia ada kat saya lah. Saya tu seronok lah. Saya ambil lah kitab tu. Saya baca depan dia. Dia kata ni kadang-kadang dia saja cakap ni tulisan mereka ni kan tak terang. Dia cakap ni. Dia betulkan lah apa yang tak nampak. Dia betulkan. Jadi saya tengok, tak nampak lah budak tu tengah buat. Lepas tu saya kata, Ustaz,
Kalau ustaz buat saya macam ni pun tak? Maknanya, faham tak? Nak kah dia kata? Dia kata gitu lah. Lalu yang buat ni budak-budak remaja. Ini dah orang tua. Tak apalah. Main lah kata. Dia salam tangan kanan saya, tangan kiri dia letak belakang ni lah. Aslinya dia letak belakang. Dia salam tu kan. Lepas tu saya duduk lah, tunduk. Dia duduk atas kursi. Lepas tu dia tepuk. Pam. Pam. Bila tepuk tu kan, saya rasa macam apa tau? Macam charge power bank tau. Tu charge power bank tak? Dia kata nak hajat apa? Saya kata biar saya ni kuat. Kuat dalam taat. Kuat benda baik lah. Ni betul lah. Saya nak ustaz doakan saya kuat dan taat. Dia tepuk. Pam. Macam masuk power bank tau. Macam power bank tu. Macam power bank kan. Pam. Pam. Oh, dia tepuk. Dia tepuk je. Pam. Lepas tu dia. Okay lah. Oh, ya. Boleh lah. Dia dulu. Aduh, seronok lah. Saya seronok pergi pondok ni, seronok itu je. Jumpa guru, jangan pergi orang ramai susah. Dia jumpa kita, dia tanya nama kita, dia doakan kita. Mutadah ada lah. Dia mutadah tak nampak, mutadah keluar. Yang pondok pertama tu, Tuan Guru Panjang Izzuddin. Ni yang orang kata waliullah ni. Yang kata waliullah. Dia nak balik tu, dia ambil handphone. Nanti tak handphone. Dia cakap mutadah. Dia nak nombor saya. Dia handphone dia bukan smartphone. Handphone dia handphone tahu. Nokia 33 Kupang. Tahu handphone lama tak? Dia boleh SMS dengan call tu. Nombor dia saya ada lah. 011 berapa lah nombor dia. Masuk nombor. Oh, saya kata apa hal Panjang nak nombor saya ni. Saya cakap dalam hati lah. Apa? Cepat. Saya tunggu juga dia ada call ke saya dua ni. Yang ini baru balik. Tak ada call. Itu ambil lah ijazah. Apa amal ibadah awal Muharram kan. Kat Sarawak yang patut dibaca. Doa-doa pada air. Saya tanya tu sebab apa? Sebab ramai orang suruh saya baca doa pada air ni. Dia kata doa apa? Saya kata kadang dia orang kata anak dia ketegak. Tu ketegak. Itu ketegak. Orang Kedah kata ketegak. Degil lah. Dia ada bagi ayat. Mutadah suka salin. Mutadah salin nanti bagi kemudian. Tak apa. Salin. Mutadah sini. Ada dia bagi. Baca ni. Lepas tu dia kata baca ni. Kalau nak badan nak kuat ni dia kata badan nak sihat dia kata baca ni. Adalah ayat-ayat dia bagi. Ayat Quran lah. Apa dia kata yang ni saya apa ini saya boleh baca saya apa. Baca 7 kali. Sampai sini baca lagi 7 kali kata. Dia beritahu lah. Wah, setengah jam tu dia ambil kitab Arab ni. Kitab tu separuh ni lah. Dia buka. Dia pakai spek tau. Dia tu dia baca. Saya bawa spek, dia baca. Baca dia kata. Ibni Allah saya baca. Intaha. Okey, sampai sini. Ambil amal. Lepas tu dia buka lagi nanti. Buka. Oi. Macam-macam amalan dia bagi. Duduk setengah jam. Macam amalan dia bagi. Seronok pergi. Bagus. Kita patutnya pergi Datuk Darul. Datuk Darul pula tak sempat. Ada meeting. Kita pergi lah. Okey. Nanti tengok sebelah. Ni. Muka surah 45. Sembayang muaddah. Dia gini tau. Muaddah ni ulang. Kalau kita dulu ada orang tanya kan. Masa ngaji dulu ustaz pun jawab. Kalau kita sembahyang Zuhur, dalam Zuhur itu kita kena niat jamak asar. Kau nak jamak. Dalam solat Zuhur. Sama ada masa takbiratul ihram atau sebelum bersalam. Kalau kita sembahyang Zuhur aja ni musafir ni sembahyang Zuhur. Lepas tu bangun jamak. Tak sah lah. Sebab niat mesti dalam sembahyang yang pertama. Ni ramai orang tak tahu ni. Kalau kita tiba-tiba dah sembahyang, alamak, tak niat pula nak jamakkan asar. Ulang sembahyang Zuhur. Lepas tu jamak asar. Tak boleh. Kenapa? Ulang tu nama dia muaddah. Muaddah tidak boleh menerima jamak. Jadi, tak jamak lah.
Tak boleh jamak. Tunggulah asar nanti berhenti dah sembahyang. Tu nak tahu kaedah-kaedah jamak kasar ni. Ni yang ramai orang tak belajar. Tapi dia jamak. Pantang keluar jamak. Keluar jamak. Tapi tak reti. Tak reti langsung. Tak belajar lah. Ni mu'adah ni. Atau i'adah. Dia kata apa ni? Sembahyang ulang. Kita pergi Zuhur. Kita bagi isyak. Sembahyang isyak kat masjid. Orang lelaki. Balik. Isteri belum sembahyang isyak. Jadi, isteri ni, dia nak dapat pahala, boleh. Kita sembahyang isyak, dia sembahyang isyak. Jadi, kita ni nama dia, isyak kita nama dia, mu'adah. Sunat. Hukum dia sunat, yang ulang ni. Jadi, isteri kita sembahyang isyak berjemaah, dah pahala jemaah. Ini yang nama kaedah ni, i'adah. Atau mu'adah. Itu tu. Sembahyang fardunya 5, sunat diperbuat berulang. Tak pernah dengar. Memang tak pernah dengar, aku tak belajar. Tak tahu. Mana nak tahu. Surau tak pergi, masjid tak pergi. Memang tak tahu. Diperbuat berulang. Dan ulangan itu disebut dengan nama mu'adah atau i'adah. Iaitu diulang berjemaah sekali lagi bersama orang lain sekalipun ianya seorang saja. Kita ni lampai-lampai, kita keluar masjid, tengok kawan kita baru sampai. Dia nak sembahyang, tak ada orang. Tak ada orang nak jemaah lah. Dia tak apa. Kau sembahyang. Aku jadi makmum ke, aku jadi imam, tak kisah, ada orang. Ini kita sembahyang kali kedua. Ini nama dia mu'adah. Niat macam biasa. Tapi dapat pahala, ulang sembahyang. Kenapa? Menemankan kawan ni untuk dapat pahala jemaah. Boleh? Boleh. Walaupun tak ada orang buat. Jarang orang buat. Bukan tak ada, jarang orang buat. Kenapa? Orang tak tahu ada sembahyang nama dia mu'adah. Boleh? Boleh. Atau ginilah dia kata, aku sembahyang qadha, engkau sembahyang zuhur. Engkau qadha apa? Dulu kan banyak tak sembahyang. Aku sembahyang qadha zuhur, engkau sembahyang tunai. Jadi dia jadi imam. Dia jadi makmum. Jadi makruh. Kenapa makruh? Niat tak sama. Tapi sah. Cuma makruh. Kenapa makruh? Niat tak sama. Dia ni sembahyang zuhur qadha. Dia ni sembahyang zuhur tunai. Sah. Tapi makruh. Niat tak sama. Tapi kalau dia ni sembahyang zuhur qadha, dia ni sembahyang zuhur qadha, dua-dua niat sama, tak makruh. Faham? Dulu ada anak murid saya pergi Jenderami. Duduk pondok lah. Dia kata kat sana, lepas zuhur, orang sembahyang zuhur. Lepas zuhur, orang sembahyang zuhur. Dia buat lah 4-5 kali, dia orang buat sama. Kenapa? Yang satu ni tunai. Yang 4 ni, qadha. Mereka buat kat sana. Kenapa qadha? Dulu tak sembahyang. Mungkin. Atau dulu mungkin sembahyang. Salah. Itu salah. Kenapa salah? Baliklah tadi, tak belajar. Baliklah tadi, tak belajar. Mentam apa benda tak tahu. Sekali dah belajar, ni tak sah, itu tak sah. Jadi hukum ni kenapa? Hukum dia kena qadha. Sebab tu jangan sembahyang tak sah. Sembahyang ni kena belajar sungguh-sungguh. Tahu, biar sah. Kita faham syarat sah, rukun, kena faham. Kalau kita tak faham, kita ingat sembahyang kita okey, tak pernah kita duduk buka kitab, nanti takut nanti, tengok dah pencen sembahyang salah. Ada masa lagi nak qadha. Pencen 60, balik umur 15. 45 tahun nak qadha, sempat ke? Umur 60. 60 ni tunggulah 3-4 tahun, 5-6 tahun jalan lah. Tunggu je kena sekarang ni. Saya tengok kawan saya, semi-senior, ramai dah begini. Kejar orang ni 65, kejar orang ni 64. Ni trend ni memang trend kita ni memang umur tak panjang. Tu jaga-jaga lah. Jaga. Sembahyang biasa. Nak sah, belajar. Belajar betul. Syarat sah takbiratul ihram 21. Syarat sah Fatihah 10. Belajar satu. Syarat sah berdiri
3. Syarat sah rukuk, 4. Syarat sah ijtihad, 4. Syarat sah sujud, 8. Belajar sampai beri salam. Berapa syarat sah dia? Syarat sah ni yang diberi panduan supaya rukun tu sah. Kita tak belajar rupanya kita buat salah. Ini berat. Ini bukan berat. Ini bukan terduduk. Orang kata terduduk. Kalau terduduk, ini terbaring kan. Tak pernah belajar. Tak pernah rasa bimbang nak belajar. Diulang berjemaah sekali lagi. Sekalipun dengan seorang saja. Umpama seorang telah sembahyang zuhur. Sama ada berjemaah atau seorang diri. Lepas ia sembahyang, datang orang lain nak sembahyang zuhur juga. Sunatlah orang yang pertama tadi mengulang sembahyangnya berjemaah dengan orang yang baru masuk tadi. Dengan beberapa syarat. Zaman Rasulullah ni ada seorang lelaki datang lambat. Dia nak sembahyang. Rasulullah kata dengan para sahabat apa? Tak ada ke siapa nak tolong dia? Bapa dia datang masjid nak jemaah. Nak tolong apa? Jadilah imam ke, jadilah makmum ke supaya orang ni dapat pahala 27 kali. Jadi elok sembahyang jemaah. Ni sembahyang pukul 3 sembahyang seorang. Pukul 3 sembahyang. Tengok. Kalau ada rasa tunggu orang yang wudu, ajaklah dia sembahyang. Dia tak nak jadi imam, kita jadilah imam. Tapi ramai orang dia lebih selesa sembahyang sendiri. Kalau orang tu nak bagi kita 100, ada orang tu nak bagi kita 2,700, kita nak ambil 100 ke? Tak. Betul tak? Orang offer pun sampai pecah-pecah dinding, orang offer tudung pun pecah-pecah kaca, orang offer tudung. Offer kurang itu, diskaun. Tapi tang sembahyang jemaah, selalunya perempuan dia tak jaga. Dia rugi lah, tak dapat pahala jemaah. Dia suka sembahyang seorang. Lelaki pun ramai macam itulah. Surau tak nak pergi, masjid tak nak pergi. Depan tu surau orang azan tu. Berapa ramai orang sembahyang. Turun daripada rumah pun tak nak. Dia lebih selesa sembahyang seorang. Ni kadang-kadang kita kata kita penat. Sebenarnya Allah tak panggil kita. Tu sebenarnya Allah tak panggil kita. Allah tak izinkan kita berjemaah. Allah tak nak bagi kita 27 ni. Nak bagi kita 1 je. Lepas tu dia bagi kita sembahyang seorang. Kalau pergi masjid Patani, Patani Raya, dekat Patani, saya tu hari masa pergi baling tu, ustaz tu kata dia cuba tepuk perut saya. Jom pergi Patani. Dia kata bila nak pergi Patani tak tahu. Jom kita pergi Patani, dia kata. Lama tak pergi kan? Saya kata dah lah, Covid lah, saya Covid tak pergi. Kita pergi jumpa guru-guru. Dia dulu ngaji Patani, dulu selalu kalau pergi masuk dengan dia. Tanya kalau pergi lagi best. Dekat Masjid Petani Raya tu, dia buat macam ni tau. Satu, waktu, dia bagi ni saya tunjuk Satu, pahala. Dia bagi ni. Dia tunjuk gini. Lepas tu dia tunjuk lagi. Saya tak ingat kat bawah kot. Gini. Lepas tu dia. Satu waktu berjemaah. Dia tulis ni. Dia dekat signboard dia. Dia punya papan kat tepi. 27 pahala. Tunjuk gini. Dia tunjuk gini lah. Lepas tu dia buat lah. 5 waktu. 5 pahala. 5 waktu. 27 kali 5. Adalah jumlah dia. 1 minggu. 35 waktu. 35 pahala. Kalau 9 orang. Kalau jemaah. 35 kali 27. Tunjuk lah. Seminggu. Lepas tu tunjuk pula sebulan. Dekat satu board yang besar ni. Tapi board ni tak pakai dinding. Seminggu. Berapa compare dia. 9 orang. 9 jemaah. Sebulan. Berapa perbandingan dia. Setahun. Berapa perbandingan dia. Dia tunjuk berapa setahun ni. Lepas tu dia kata apa? Yang bawah. Tidakkah kita berfikir? Dia tulis perkataan tu je. Dia tulis dalam bahasa Thailand dengan bahasa Melayu. Masjid Petani Raya. Tak tahu lah ada lagi tidak sekarang. Signboard tu. Tapi dulu saya pergi, saya nampak lah. Satu kat ujung sana, satu kat ujung sana tampal. Dia cuma nak bandingkan pahala je. Kalau 365, kalau kali 5, 1000, berapa? 365 kali 5 berapa? Fadli? 1825. 18
25. 1825 kali 27 apa? 49? Nampak tak? Ni beza pahala ni. Ni. Orang sembahyang seorang kat rumah, dia tak pergi surau atau pergi surau sembahyang seorang, dia dapat 1,825 pahala setahun. Orang yang sembahyang jemaah, dia dapat 49,000 pahala setahun. Itu setahun. Kalau 10 tahun, orang sembahyang seorang dapat 18,000. Orang sembahyang jemaah 490,000. Kalau Allah bagi kita rasa kan, kita akan cuba cari jalan jemaah lah. Kalau Allah bagi kita rasa lah. Dan kita sekarang ni tak nampak lah pahala ni mana nampak betul lah. Sekarang ni kat dunia mana nampak. Nampak kat mana? Nampak kat akhirat, nampak kat timbangan mizan, nampak dalam kubur. Tu eloknya ni berjemaah. Tak kira lah pergi mana-mana, pergi jalan ke, pergi hotel ke, pergi mana ke, pergi cari surau masjid. Subuh-subuh pergi sembahyang masjid. Orang lelaki pergi masjid subuh. Kadang-kadang tak ada, kadang dekat Kuala Selangor tu saya turun 5.30. Bila budak-budak kan hotel malam-malam kan dia tidur kan. Hotel kecil lah dia tidur. Kadang kita keluar tu dia terpasal orang datang dia bangun. Saya nampak dia bangun saya tanya, "Dek, mana masjid paling dekat?" Bila orang bangun tidur, saya kata masjid. Dia kata apa? Kedai RM2 dia kata. Apa kejadah 5.30 pagi apa cakap dia RM2? Bukan kedai RM2 dek, masjid. Pakcik pergi ni belah kampung sana. Saya tengok Waze lah. Saya jumpa lah kampung tu. Kampung apa Penambang apa. Dekat Kuala Selangor lah. Masjid. Memang kita nampak orang tak pergi masjid. Kan? Kalau parking ni 20, kita keluar, kan kita balik, parking sama je. Yang orang tak pergi masjid. Tapi akhir zaman ni budaya dia gitulah. Kalau kita boleh menongkar arus, tu bagus. Orang selalu cari hotel dekat dengan apa? Betul. Patut cari hotel dekat dengan masjid. Kalau boleh jalan kaki, saya bawa kereta. Subuh pergi masjid. Nanti orang kampung tanya, tinggal mana? Tinggal Kajang. Jauh mai. Tak, duduk hotel tu. Duduk hotel tu. Dia pun pelik. Kenapa dia pelik? Mana ada orang duduk hotel pergi sembahyang masjid? Padahal benda ni patutnya jadi satu normaliti lah. Normal lah. Kenapa? Kita faham jemaah ni. Allah bagi kita rasa berapa besar yang pahala jemaah ni. Sepatutnya gitulah. Moga Allah rezeki kita gitulah. Dan bila kita boleh buat, kita syukurlah. Kenapa? Benda ni against the norm tau. Dia berlawanan dengan benda normal. Akhir zaman. Kalau zaman dulu, para sahabat ni, kalau dia tinggal satu jemaah, dia akan bersedih. 3 hari dia bersedih. Dia tak ada mood nak cakap. 3 hari. Sampai orang sahabat-sahabat datang ucap takziah pada dia dan menyabarkan dia. Sabarlah. Sabarlah. Lain kali boleh jemaah, sabar. Satu waktu tinggal 3 hari bersedih. Sampai sahabat-sahabat ucap takziah. Kita bukan satu waktu tinggal jemaah. 10 tahun tak sembahyang subuh kat masjid. Tak ada apa-apa, Habib. Tahu? Kalau nak kata takziah, kita ni dah berendam air mata lah kalau kata takziah kan. Tak ada apa-apa. Sembahyang Zuhur 4.35, bangun, tunggu sekejap, senyum dekat handphone sekejap, baca WhatsApp, sembahyang asar. Orang perempuan. Tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Hati tak ada apa-apa. Hati kosong. Betul minta Allah letak hati kita cepat betul lah. Cepat betul. Okey, cukup. Nanti kita baca lagi. Apakah syarat-syarat seseorang itu boleh melakukan mu'adah? InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Apa maaf wa biwallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.